sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan pengajian kitab kita. Mudah-mudahan kita diberikan ataupun direkodkan catatan pahala orang-orang yang menuntut ilmu syariat, dan juga kita diberikan kebaikan, keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung syarat yang ke-5 daripada 9 syarat sembahyang. Kitab Hidayatus Sibyan ke surat 8, perenggan yang pertama, sebelum kita masuk perenggan yang kedua. Perenggan yang pertama membincangkan berkaitan dengan peraturan yang pertama di dalam protokol mendirikan sembahyang, iaitu tajuk yang pertama, syarat sah sebelum mendirikan sembahyang. Kita mesti jaga 9 perkara yang kita mesti jaga dalam usaha nak memastikan bahawa protokol sembahyang kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung syarat yang ke-5 daripada 9. Ini dipanggil peraturan sebelum mendirikan sembahyang. Bukan peraturan dalam sembahyang. Belum takbiratul ihram, kita dah kena bersiap sedia, kena jaga peraturan asas melibatkan sah ataupun tidak. Kalau kita tak jaga syarat sah ini, status solat kita dipanggil tidak sah di sisi syariat, bukan batal. Itu perbezaan istilah yang kita perlu tahu dalam mengguna istilah syarak. Apabila kita sembahyang dalam keadaan yang tidak menutup aurah, contoh dia, tutup aurah tidak mengikut tata cara yang telah diperuntukkan oleh syarak, status takbir kita ataupun solat kita dipanggil solat yang tidak sah. Kenapa? Kerana kita tidak memenuhi peraturan asas sebelum mendirikan sembahyang. Baik. Kita akan sambung yang ke-5, qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan ke-5 daripada 9 peraturan sah sembahyang ataupun syarat sah sembahyang, iaitulah masuk waktu. Sebelum daripada ni, yang pertama kita bincang Islam, yang kedua mesti akil, yang ketiga, syarat ketiga mesti suci badan, pakaian kita dan juga tempat kita sembahyang itu daripada najis yang tidak dimaaf. Kita dah bincang panjang lebar, kita kenal najis, kategori najis yang tidak dimaafkan di dalam sembahyang sebelum daripada ini. Dan yang keempat, yang ketiga, suci badan daripada hadas kecil, tahu tata cara mengambil wuduk. Dan yang keempat, suci badan dan pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tidak dimaafkan. Baik, yang kelima. Kelimanya daripada 9 perkara ataupun syarat sah sembahyang ialah masuk waktu. Masuk waktu ini kita kena tahu standard masuk waktu. Sebelum daripada ini kita dah bincang basic, dan insyaAllah pendetailan dia ada satu tajuk khusus, satu topik khusus membincangkan bagaimana cara secara perinci untuk kita mengetahui standard masuk waktu. Kita hari ini mudah saja tengok jam, tengok takwim dengan azan. Tapi standard dari sudut pendetailannya, standard masuk waktu itu kadang-kadang kita tak berapa nak clear. InsyaAllah akan datang, kita akan belajar secara detail. Ada kalanya standard, kita tahu standard masuk waktu dengan yakin. Ini standard yang pertama. Tahu masuk waktu itu, tahu itu berdasarkan level yakin. Iaitu dia mendapat maklumat masuknya waktu melalui sumber panca indera dia. Itu dia panggil level yakin. Dia tengok perubahan matahari. Dia tahu bagaimana cara untuk mengetahui peredaran naik turun matahari sebagai tanda masuknya waktu sembahyang secara yakin. Itu bukan zon, itu yakin. Pasti. Kenapa? Saya tengok gelincir sedikit matahari. Apabila gelincir sedikit matahari, dia condong sedikit saja matahari ke sebelah, panggil matahari jatuh tu,
maka masuk waktu sembahyang zuhur. InsyaAllah akan datang, dia ada topik khusus dia. Ada kalanya standard yang kedua, kita tahu masuknya waktu itu melalui orang yang memberitahu kepada kita. Orang itu dia melihat peredaran matahari, tapi kita tak tengok, maka kita melalui orang lain yang beritahu kita. Itu juga standard yang pertama. Ataupun kita dapat tahu masuknya waktu melalui apa? Melalui takwim ataupun jam. Juga dipanggil standard yang pertama. Standard yang kedua, kita tahu masuk waktu itu melalui, dia panggil level zonnun. Zon ni apa dia? Cenderum ataupun kuat sangkaan hati kita masuknya waktu sembahyang dengan ada usaha kita. Ini level zon. Akan datang detail, kita akan beritahu secara detail. Dia tak yakin, tak tengok pun matahari, tak tengok pun jam, tak tengok pun takwim, tak dengar pun azan. Bagaimana dia nak tahu? Matahari pun tak dapat tengok hari mendung. Nak tanya orang pun orang tak ada. Tengok handset pun handset tak ada. Tengok jam pun jam tak ada. Radio, TV dan sebagainya pun tak dengar. Maka dia nak berada pada level mana? Kalaulah sembahyang dengan agak-agak, maka tidak sah sembahyang tersebut. Walaupun ketika dia sembahyang agak-agak itu, memang dari segi realitinya memang masuk waktu, tetap tidak sah status sembahyangnya. Kenapa? Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum takbir, mesti dia tahu masuk waktu, sama ada level yakin ataupun level zon ataupun level yang ketiga, taklid orang yang ijtihad. Ini kita beritahu malam ni asas dulu, ada 3 level asas. Dalam kitab kita dia ada 4. Jadi kita kena tahu, tak boleh sembahyang agak-agak. Agaknya dah masuk dah kok, maka tidak boleh diambil kira agak-agak. Pula belakang tu kok, lagilah dia tak confident, tak yakin dan tidak zon. Nak memberatkan hati dia, kata masuk waktu, apa sebab pemberat hati dia? Mesti ada usaha. Dalam bahasa Arab dia sebut ijtihad. Bukan ijtihad mujtahid tu. Bukan apabila kita sebut ijtihad, ini dari sudut fiqh. Bukan ijtihad ulama mujtahid mengeluarkan hukum, tidak. Sama bahasa sahaja, tetapi konsep lain. Ijtihad kita orang biasa ini untuk mencari dalil ataupun mencari dia panggil sumber kata masuk waktu. Maka usaha kena ada. Tak boleh agak. Kalau tidak ada usaha, dia tak boleh zon. Maknanya dia akan agak-agak ataupun 50-50. Asalnya hati dia 50-50. Maka berat sebelah masuk waktu dengan ada ijtihad ataupun usaha dia. Kita pernah sebut dulu ataupun tempat lain. Banyak usaha-usaha disebut oleh para ulama. Dalam kitab kita juga sebut. Seperti kokok ayan. Seperti zikir. Seperti baca Quran. Seperti mendengar suatu benda yang lazim, yang telah ditajribah, yang telah dieksperimen. Untuk jadikan bahawa boleh dijadikan sebagai inisiatif, sebagai usaha, ijtihad kata masuk waktu. Kita tanda masuk waktu subuh. Tak dengar azan, tidak ada jam, tidak ada TV, tidak ada sebagainya. Masa dia nak tahu masuk subuh ini, hanya berpandukan kokok ayam jantan dia. Ayam jantan kokok sekali, pukul 4. Kokok 2 kali pukul 5. Kokok 3 kali pukul 6. Contoh. Bermakna 3 kali kokok air jantan dia boleh dijadikan sebagai sumber ataupun usaha untuk dia pegang kata masuk waktu. Adakah level yakin? Tidak. Itu level zon. Tetapi kata ulama, mesti kena uji dulu. Dia dah ada pengalaman ayam dia ni. Bukan kali pertama balik, terus bela, bunyi berkokok, ada masuk waktu dah. Tak tahulah berkokok sekali, berkokok 2, berkokok 3. Dia kata biasanya ayam ni berkokok masuk waktu lah. Tak tentu juga. Dia berkokok terkadang pukul 4. Kadang-kadang berkokok 2 kali tu baru pukul 5. Kadang-kadang berkokok 3 kali tu baru 5.30. Kokok 4 kali baru pukul 6. Kena uji dulu. Maksudnya kena tengok dulu pengalaman kita. Kalau ayam tak boleh, tak tentu, tak berapa cerdik mana,
Dia kata, saya bela ayam dah sebulan dah ustaz. Duk tengok jam pukul 4 dia berkokok. Kadang-kadang pukul 3. Kadang-kadang pukul 2 dia bedal berkokok dah. Tu tak boleh pakai. Kena uji dulu. Bagi dia memang dia rutin dah ayam tu. Kalau sekali berkokok biasanya pukul 4 pagi. Kecuali dia demam je. Itu tak apalah. Kalau dia sehat macam biasa, memang dia tak lari. Dia punya jam ini. Dan ayam ini dia ada keistimewaan sendiri. Sebab tu ada hadis Nabi menyebut tentang kelebihan dan kebaikan ayam jantan. Itu contoh yang akan datang kita akan sebut. Level yang ketiga ialah level taklif orang yang ijtihad. Maksud dia kita ikut kawan kita, dia tahu, dia ada dalil, dia ada usaha dia, tapi kita ni tidak ada usaha. Maksudnya tak boleh nak cari dalil yang kata masuk dah waktu. Kita ikut orang lain. Sah. Ikut orang yang bukan tengok jam, bukan. Itu level pertama. Kita ikut orang yang tengok takwin, bukan. Itu level pertama. Ni kira nak level 1, 2 dan 3 ni. Kita ikut orang, kawan kita ni dia berpandukan kepada ayam saja. Maka kita ikut dia. Dalam bahasa fiqah dipanggil ikut orang yang ijtihad. Mencari dalil masuknya waktu sembahyang. Itu dipanggil level yang terakhir, yang ketiga. Pastikan kita kena tahu masuk waktu melalui mana-mana level. Sama ada yakin, ataupun zon, ataupun ikut orang yang ijtihad. Jadi kesimpulan dia, sembahyang dalam keadaan agak-agak, walaupun masuknya waktu ketika dia agak-agak itu, tidak sah status sembahyang dia. Baik, saya tahu. Seterusnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, keenam daripada 9 perkara, mesti kita tahu menghadap kiblah. Ini pun syarat sah. Sebelum takbir, kena tahu dulu mana kiblah. Kalau takbir dalam keadaan agak saja, boleh jadilah belah ni kiblah ni, boleh jadi. Tidak ada usaha yang dia berpandu. Bukan tanya orang, bukan tengok signboard, tidak. Bukan tengok matahari, mana arah. Dia tidak ada usaha dia. Tidak ada ilmu untuk kenal pasti mana arah kiblat. Sembahyang dalam keadaan agak-agak, maka tidak sah status sembahyangnya. Mesti dia tahu. Tahu sama ada dengan yakin. Tahu yakin ini bagi orang yang berada di hadapan Kaabah. Orang yang duduk di depan Kaabah, wajib dia sembahyang kena tengok dulu. Jangan agak-agak, kerana dia boleh tengok. Ini dia beza dengan masuk waktu. Dia punya urutan dia ini beza sedikit dengan masuk waktu. Kalaulah orang itu berada di hadapan Kaabah, dia boleh tengok Kaabah, dia kena berada pada level pertama, yakin. Tak boleh pakai level zon. Kena tengok Kaabah dulu. Dia duduk di Mekah, tuan-tuan, ataupun kita duduk di hadapan Kaabah walaupun di hotel kita, kena tengok Kaabah dulu baru takbir Allahu Akbar. Yakin Kaabah di depan kita. Tu. Bagi orang yang berada jauh daripada Kaabah, dia boleh mencari arah melalui level zon dan juga level ikut orang yang ijtihad. Itu secara asasnya, secara detail insya-Allah kita akan bincang dalam tajuk khusus dia. Muka surat sebelah tuan-tuan dia ada topik khusus secara detail cara untuk mencari kiblat. Hari ni mudah saja tuan-tuan, kita buka handset kita arah kompas ada. Tu yang ilmu jadi tak nak mengaji tu. Semua mudah. Macam orang mengaji matematik kan hari ni. Ada kalkulator tuan-tuan. Anak kita malah nak hafal CP. Hafal CP apa dia kata? Ayah, ambil kalkulator. 2 kali 2, 4. Tu jam habis ilmu tu. Begitu juga hari ni. Nak cari ilmu, cari kiblat ni tuan-tuan. Tak mengaji dah. Fiqah ni tak main dah. Fiqah ni main handset je dia kata. Buka saja Google, cari arah kiblat. Sekejap saja dapat. Tu kena tak ada handset tuan-tuan, hilang handset. Pening kita nak cari kiblat. Nak tanya orang pun tak ada. Saya pernah tuan-tuan satu ketika dulu, mula-mula sampai di KL dulu, waktu KL dulu ni gersam. Bumi KL ni nak cari orang mengaji cara macam ni susah dulu. Cara terbuka, melainkan di tempat-tempat pengajian saja. Kita pergi di surau-surau, masjid-masjid, tidak ada lagi budaya pengajian ilmu. Kalau ada pun biasa tazkirah saja. Tafsir hadis, tafsir Quran, itu biasa untuk mengisi slot selepas maghrib supaya jemaah ni ada aktiviti.
Tetapi dari sudut pengajian tersasar berskala, ada target, tujuan dan sebagainya, tidak ada lagi. Saya singgah satu tempat nak solat asar, bukan surau. Pergi, ziarah, kawan. Lalu, kawan tu dia baru, sewa rumah. Kebetulannya lupa nak tanya tuan rumah ni, arah kiblat. Mula masuk rumah. Lalu tanyalah jiran sebelah. Tanya jiran sebelah. Kata kiblat, makcik kiblat arah mana makcik? Dia kata kiblat. Oh, dia kata sekejap makcik nak tanya, masuk tanya anak. Lah masuk tanya anak tak keluar-keluar beritahu. Saya pun heran. Saya kata macam mana makcik nak tanya anak? Tak tanya, tak cakaplah depan dia. Dia masuk rumah dia tak keluar-keluar. Tu makna ada something wrong lah. Jadi kiblat pun tak tahu. Orang ni tuan-puan, kalaulah sengah dia tu, dia sembahyang tak cukup pun, dia tahu juga kiblat rumah dia. Walaupun sembahyang ni jarang-jarang. Sembahyang jarang-jarang, time dia rajin saja sembahyang tak cukup lah. Dia tahu juga kiblat arah mana. Ini kiblat pun tak tahu. Tanya orang kanan pun tak keluar rumah. Yang keluar belah kiri saja. Lah kita pun terpaksa kena menggunakan usaha kita. Berpandukan kepada apa? Kepada sedikit sebanyak yang kita tahu. Asalkan ada ilmu, kita tahu bagaimana nak cari arah kiblat. Paling mudahnya tuan-puan, tengok matahari jatuh. Itu paling mudah. Mana matahari jatuh, itu dia panggil arah kiblat. Cuma qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, wajib menghadap diri kiblat 4 segi tu. Diri 4 segi tu wajib ada. Tetapi qaul dhaif, sah menghadap arah bukan diri. Asalkan penjuru itu penjuru kiblat, arah. Contohnya arah matahari jatuh ni tuan-puan, walaupun kiblat yang 4 segi tu duduk di tengah, tapi kita hadap belah kiri dia, tak kena pun diri kiblat, sah. Kita hadap belah kanan dia, asalkan hadap arah dia, walaupun tak kena diri, qaul yang dhaif mengatakan sah di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Bermakna tuan-puan, kita boleh berpandukan kepada matahari jatuh walaupun tak kena diri. Tapi kalau kompas, biasanya dia akan tunjuk jarum itu ke arah tepat, ke arah diri Kaabah. 4 segi itu. Tu. Baik, settle. Yang kita nak detailkan tuan-puan ke-7 dan ke-8. InsyaAllah tajuk yang kita sebut secara ringkas itu, kita akan bincang secara detail dalam tajuk khusus dia. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yang ke-7. Ke-7 daripada 9 perkara, iaitu menutup aurah. Menutup aurah. Tutup aurah ni tuan-puan, ini juga dia ada 2 pembahagian. Pertamanya aurah di dalam sembahyang, yang kita akan sebut malam ni. Yang kedua, aurah di luar sembahyang, kita akan detail akan datang. Agak penting juga, walaupun malam ni kita tak sebut, akan datang kita akan detailkan, iaitu pembahagian aurah di luar daripada sembahyang. Malam ni kita nak sebut secara ringkas saja aurah dalam sembahyang. Jadi aurah ni tuan-puan, kita kena tahu dulu, yang kata auratum ini ataupun Melayu pun sebut aurat, Melayu dia sebut aurat. Melayu sebut aurat, Arab ataupun bahasa syarak dipanggil aurah. Auratun. Auratun ni apa dia? Iaitu ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrahu. Disebut di dalam kitab Safinatun Najah. Disebut dalam kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah. Ulama mengatakan makna aurah ini ada 2. Apa dia? Ma yajibu satrah, kawasan ataupun tempat yang wajib dikatuk. Itu kita kena tahu. Sebut aurah ni dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada kawasan yang wajib dikatuk. Dikatuk ini akan datang kita akan belajar. Katuk dalam sembahyang, mana kawasan wajib dikatuk di dalam sembahyang. Malam ni yang kita nak fokus. Di luar daripada sembahyang, ketika kita berada di hadapan orang yang kita sah berkahwin, mana kawasan wajib kita katuk. Lelaki ketika berada di hadapan orang yang mahram kita, haram berkahwin dengan kita, dan berhadapan dengan lelaki sesama lelaki, mana kawasan wajib dikatuk.
Dan yang ketiganya ialah ketika mana kita berada seorang diri, mana kawasan yang wajib kita katuk. Boleh tak seorang diri, orang lelaki, dia pakai underwear saja. Pakai spendor saja duduk rumah, tidak ada siapa pun. Anak-anak pun tidak ada. Isteri tak apalah. Isteri ni dia tidak ada aurah dengan kita. Jangan pula nak buat warak depan isteri pakai semua. Keluar rumah tak pakai pula. Malu dia kata depan isteri. Takut isteri tengok aurah pula dah. Dia isteri dengan suami dia tidak ada aurah. Semua isteri boleh tengok, suami boleh melihat. Semua tempat. Melainkan beberapa tempat yang sulit kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, tak makruh. Itu akan datang kita detailkan. Tuan-tuan, walaupun nampak simple, tetapi peraturan ini sangat penting sebagai panduan kehidupan kita. Itu 3 aurah bagi lelaki. Perempuan juga sama. Perempuan juga sesama perempuan, aurah perempuan dengan perempuan yang kafirah lain. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, kita ingat orang perempuan, sesama perempuan Islam, lain ada tempat wajib katuk. Tetapi kalau perempuan, sesama perempuan kafirah, perempuan itu kafir, lain. Dia tak sama perempuan Islam dengan muslimah, perempuan muslimah dengan kafirah, dia lain. Kadang-kadang kita pakai logik akal kita, dia ni walaupun kafir, dia perempuan. Samalah dengan geng kita juga. Dia tak sama peraturan. Allah muliakan muslimah, dia tak boleh tunjuk aurah yang boleh ditunjuk pada perempuan. Ni kemuliaan Allah jaga. Kenapa? Kerana muslimah dengan muslimah lain. Tetapi apabila berhadapan dengan muslimah, dengan kafirah, dengan isteri perempuan yang kafir, maka dia ada aurah yang wajib dikatuk di hadapan orang Islam, perempuan kafir. Baik. Itu akan datang kita cerita. Jadi kesimpulan tuan-tuan, apabila kita sebut aurah, merujuk kepada kawasan wajib katuk, wa ma yahrumu nazrah, dan kawasan yang haram dilihat. Ini biasa kita tuan-tuan. Biasa kita terbiasa dengan aurah ni makna yang pertama. Sebab tu ulama jaga dia cantumkan kedua-dua makna ini. Di dalam kitab Nailur Raja, dia lengkap, dia mencantumkan 2 makna, iaitu ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrahu. Kawasan wajib katuk dan kawasan yang haram lihat. Ada kawasan yang tak wajib katuk, tetapi nak lihat tak boleh kalau tidak ada hajat. Seperti muka perempuan tak wajib katuk dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, melainkan dalam mazhab Maliki, melainkan dalam mazhab Hanafi. Tapi mazhab kita dia lebih ringan, tak wajib katuk muka dan tangan, tetapi haram melihat kalau tidak ada hajat. Tak boleh kita nak tengok dia, tak boleh nak tenung dia saja-saja kalau tidak ada hajat. Hajat bercakap tidak termasuk dalam syar'i. Kalau kadang kena ada eye contact lah ustaz, cakap tenung lama, cakap dengan perempuan, lelaki tak tenung pun. Cakap dengan kita ni dia tengok kat dinding. Macam acuh tak acuh aja ustaz sihat ke? Muka duduk kat lain. Cakap dengan perempuan bukan main tenung. Itu tak termasuk hajat yang dibenarkan oleh syarak. Akan datang juga kita akan cerita semua. Baik. Malam ni kita nak fokus tuan-puan, aurah di dalam sembahyang saja. Aurah di dalam sembahyang tuan-puan bagi lelaki, kawasan wajib dikatuk bagi lelaki pusat hingga lutut. Itu aurah yang wajib dikatuk. Bukan sunat, itu kena faham dia punya level dia. Kita belajar fiqh tuan-puan, kita kena tahu dia punya standard dia. Maksud dia standard hukum. Yang pertama yang wajib, yang kedua sunat, yang ketiga afdal. Yang kita nak tahu mana haram, mana makruh. Pendetailan setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita ada standard dia. Standard pertama dulu kita tahu wajib, baru standard yang kedua sunat, standard yang ketiga afdal. Jadi pakaian kita di dalam sembahyang ini tuan-puan, ada pakaian level wajib saja. Ada pakaian level sunat. Katuk, sunat. Dan yang afdal jenis pemilihan uniform ketika mana kita nak solat. Itu afdal. Tapi kita kena tahu dulu satu demi satu. Kadang-kadang tuan-puan, dia tak tahu standard sunat dan afdal. Apabila dia tak tahu standard sunat afdal, dia tegur benda yang orang tak buat afdal.
Boleh nak tegur, tapi kena tahu sunat ataupun afdal. Dia ingat benda ni benda yang seolah-olah bagi dia wajib. Diri dia tak apa. Diri dia buat yang sunat, buat yang afdal. Jangan buat sekadar wajib saja untuk diri kita sendiri. Tapi kita tak boleh nak paksa orang lain untuk ikut kita. Cuma kita kena dakwah dia. Kena ajak dia. Sama-sama kita memperbanyakkan melakukan perkara yang afdal. Bukan sunat saja. Nak tahu beza sunat dan afdal tuan-puan, kena belajar fiqh. Tidak ada dalam ilmu lain. Hadis pun dia cerita umum. Maka ulama mentafsir dan mendetailkan hadis ini, yang mana sunat, yang mana afdal. Kita tak faham. Itu penting kenapa kita belajar fiqh. Kerana fiqh ini ramuan yang telah disediakan oleh para ulama, hasil daripada ulama memahami hadis. Sebab itu jangan bimbang tuan-puan, kita tak baca hadis, tak keluarkan ayat Quran, tak keluar hadis, tak apa. Kerana kita terus kepada nas. Hujah kita, sumber rujukan kita orang biasa tuan-puan, sumber rujukan kita yang pertama dia panggil nas ulama, yang kedua nas Quran, yang ketiga nas hadis. Dia beza dengan ulama. Ulama yang pertama dia nas Quran, yang keduanya nas hadis. Kita ni tuan-puan, baca hadis ni tak tahu apa, tak boleh buat keluar hukum makruh, tak boleh nak keluar hukum haram, tak boleh nak keluar hukum sunat, tak boleh nak keluar hukum afdal, tak boleh. Kenapa? Kita tak faham hadis. Ulama Nabi menyatakan la tamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Dan ada sambungan dua lagi isu di sini. Ada 3 isu Nabi cerita. Nabi cerita yang pertama, la yamassanna, jangan kamu pegang. Ahadukum, seseorang daripada kamu ini jangan kamu pegang zakarahu, zakar kamu ataupun farah kamu. Biyaminihi, menggunakan tangan kanan. Apa kita nak faham daripada hadis ini? Kita boleh faham jangan kecin wahwa yabul, sedangkan kamu dalam keadaan kencing. Kita faham kalau siapa kecin jangan pegang tangan kanan. Nabi larang pegang tangan kanan. Itu saja kalau kita tak belajar fiqh. Kita boleh cerita berdasarkan hadis Nabi ini. Kita kata jangan pegang tangan kanan. Ada larangan daripada hadis yang jelas. Orang tanya kita, larang apa dia? Hukum syarak ini ada 5. Larangan haram ataupun larangan makruh. Ataupun sunat dan afdal perbuatan itu. Kita tak boleh tahu. Kenapa? Kerana kita bukan pakar di dalam bidang hadis. Melainkan para ulama fiqh, dia mengeluarkan hukum. La yamassanna ahadukum, ini maksud apa? Maksudnya jangan di sini makruh memegang, menggunakan tangan kanan ketika kita kencing. Ada juga orang tak puas hati, Ustaz saya tak pegang pun. Orang tu cerita pasal pegang. Kalau saya tak pegang, Ustaz makruh juga. Oh, macam-macam. Kalau tak pegang, tak apalah, tak jadi isu lah. Dia tak puas hati, Ustaz, kalau tak pegang, tak boleh ke? Tak pegang tu tak apalah, kalau masuk betul elok dalam lubang tu. Nak kecil ni, kena pegang ni, takut kita ni, orang muda tak apalah, aku elok lagi. Dia punya balancing cantik lagi, alignment cantik lagi. Kita orang dah naik umur 4-50 ni, kadang-kadang alignment lari, dia belok kiri, belok kanan. Nabi kena pegang supaya masuk dalam lubang tu. Tak pegang, dia hantam kot lain. Nak pegang tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan makruh. Pegang tangan kiri. Sunat pegang tangan kiri. Kenapa jadi hukum sunat? Kita tak faham. Hadis ni kata jangan, tiba-tiba sunat pula. Kalau pegang tangan kanan makruh. Bahkan sunat, ulama cerita. Sunat menggunakan tangan kiri. Dalam situasi ini. Dalam situasi lain, sunat tangan kanan. Ketika kita nak basuh bega, nak basuh kecing, guna tangan kanan. Ketika nak pegang farah kita dan kemaluan kita, ketika kita kencing, peganglah menggunakan tangan kiri. Sunat. Siapa pegang tangan kanan makruh. Tak haram lah, tapi makruh. Tak buat makruh tu sunat. Dapat pada. Tu. Pak ada juga orang tak puas hati. Ada satu tempat saya mengajar tuan-puan, paku iman. Lalu dia angkat tangan, dia biasa dah budaya dia, di surau dia mengaji tafsir hadis. Dia kata, Ustaz baca dah berapa bulan. Satu hadis pun saya tak dengar hujah yang mengatakan wujud kidan baqa ni dalil. Mana dalil yang mengatakan? Ni duk cerita dalil akal saja, mana dalil nakal? Kita pun cerita pada dia.
Kita kata dalil wujudnya Allah Ta'ala, Allahul Lazi khalaqas samawati wal ard. Mana kata Allah cerita dalil ada, dia pun tak erti. Tu saya tak nak baca, saya kata. Dia kata saya nak mana dalil yang kata Allah Ta'ala ada. Cari dari Quran, tuan-tuan, tidak ada satu ayat Quran yang secara direct, secara jelas mengatakan bahawa Allah ni ada. Dia tak cerita secara direct dia ada. Dia nak buat macam kita, nak betul-betul, nak bagi sebiji Allah Ta'ala ada. Nak suruh Allah kata, aku ni ada. Allah tak cerita dia ada. Tapi Allah cerita, Allahul Lazi khalaqas samawati wal ard. Akulah yang mencipta langit bumi. Ulama kata ini merupakan dalil menunjukkan bahawa Allah itu ada. Secara indirect kita faham bahawa dia itu ada. Sebab itu bukan level kita nak dalil Quran dan hadis ni. Cukuplah kita nas ulama. Sebab itu apabila orang tanya kita, mana dalil mengatakan sunat memegang tangan kanan ketika mana, tangan kiri ketika mana kita kecim, jawab dia ialah tersebut di dalam nas ulama, di dalam kitab Bajuri Ibn Qasim jilid pertama. Cukup, kita tak mampu mengeluarkan hadis. Itu dipanggil nas fakta para ulama. Nas ni mana fakta para ulama. Sebab tu kena belajar budaya balik kitab-kitab susunan para ulama. Di peringkat kita orang biasa. Tu. Kena cerita juga tuan-puan. Takut tuan-puan pun tak dengar hadis ustaz ni. Kena cerita juga. Tak puas hati selalu kita. Kalau tak bunyi hadis ni. Duk terbiasa hadis. Sokongan dia support satu demi satu hujah. Mesti disokong oleh hadis. Mesti disokong oleh ayat Quran. Tu. Baik, kita terus tuan-puan. Kita nak fokus kepada teknik. Baik, kita cerita balik. Dia ada teknik menutup aurah di dalam sembahyang. Kita ulang sekali lagi tuan-puan. Standard wajib bagi orang lelaki, pusat hingga lutut. Itu wajib dia kata. Itu dapat pahala wajib. Rekod catatan pahala yang Allah catat kepada kita, pahala wajib. Kita tutup pusat hingga lutut. Adapun nak sunat, tutup seluruh badan. Pakai macam kita malam ni. Ini sunat. Sunat, pakai tutup seluruh badan kita. Sunat. Tutup kepala, sunat. Sama ada, nak tutup dengan kopiah boleh, nak tutup dengan songkok boleh. Kalau nak level afdal pula, level yang ketiga. Nak tahu mana sunat, mana afdal. Level afdal ini, iaitu dari sudut pemilihan pakaian. Pakaian apa dia? Pakaian yang pertamanya ialah sunnahnya pakai serban dan juga jubah. Dan warna pula. Jubah itu warna putih. Ustaz tak pakai putih? Tak apalah, saya cerita sunnah. Sunnah ni. Ada juga orang komplain. Cerita sunnah yang dia pergi hantar pakai hijau. Pula dah. Dia payah tuan-puan nak selaras semua bagi puas hati. Sebelum tuan-puan cakap, saya cakap dululah. Pakai serban. Warna pula serban. Pula. Warna apa pula ustaz? Ikut ustaz tak? Jangan ikut saya. Warna putih. Warna hitam. Itu pemilihan yang afdal. Bukan sunat. Pakai tutup kepala dengan kopiah pun dapat pahala sunat. Tapi nak afdal, pakai serban. Tutup dengan warna apa pun boleh baju. Dapat pahala sunat. Jangan tanya, saya pakai baju Melayu sunat dah ustaz? Saya pakai baju Teluk Belanga ni sunat dah? Lepas tu saya pakai baju, macam pergi office panggil baju apa? Kemeja. Kemeja. Boleh tak saya pakai baju kemeja? Boleh. Tetap sunat, dapat pahala sunat. Cuma kalau nak ubah kepada jubah, itu afdal. Kenapa? Kerana ini pakaian eksklusif yang ditunjukkan oleh Nabi. Walaupun ada satu firqah mengatakan bahawa jubah ini bukan pakaian sunnah Nabi, tetapi merupakan pakaian budaya Nabi. Mazhab Al-Imam Syafi'i menjawab tohmah dan hujah ini. Mengatakan bahawa Nabi ini ada satu budaya yang dia buat dan ada satu benda yang sunnah yang dia buat. Antara sunnah yang dia buat ialah benda yang budaya asal itu, dia meneruskan budaya itu sebagai tanda sunnah. Dia melazimkan pakaian budaya itu, itulah dia Nabi nak menceritakan sunnah dia. Pakaian jubah ni tuan-puan,
jubah ini merupakan budaya orang Arab sebelum turunnya peraturan Nabi kita. Orang Arab dah pakai jubah. Tetapi Nabi kita turun peraturan untuk diri dia dan umat dia, dia meneruskan pakaian budaya ini. Maka ini antara salah satu cara untuk Nabi cerita, dan ini merupakan sunnah dia. Daripada budaya dia meneruskan. Satu lagi budaya ikram ataupun memuliakan tetamu. Nabi meneruskan. Ini juga merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memuliakan tetamu, menghormati tetamu, melayan tetamu dengan layanan yang special. Itu sunnah dan afdal. Dan Nabi meneruskan ziarah yang telah diamalkan oleh orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, antara budaya dia, dia membesarkan ziarah dan juga membesarkan ziarah dan membesarkan tetamu. Adab dia. Maka Nabi teruskan adab ini sebagai sunnah Nabi kita. Itu baik, saya tutup. Last kali, etika atau itu teknik menutup aurah di dalam sembahyang. Macam mana cara dia? Kita dah tahu level wajib, kita tahu level sunat, kita tahu yang afdal. Teknik dia tuan-puan, bagi lelaki dulu. Perempuan dia mudah saja, perempuan ni seluruh badan. Kawasan wajib katuk dalam sembahyang Al-Imam Syafi'i mazhab kita, bagi perempuan seluruh badan. Dia kena katuk. Melainkan muka dan tangan saja. Cara katuk mazhab kita, cara katuk bagi lelaki, iaitu dia mesti keliling. Cara dia tuan-puan, mesti rapat keliling pihak atas. Daripada pihak atas, pusat hingga lutut, ataupun kita ambil pusat atas dulu, pusat hingga lutut. Yang wajib katuk ini. Maka dia mesti katuk, cara dia wajib pihak atas itu dikatuk dengan cara mesti rapat ke semua keliling. Kena rapat semua keliling ni, pinggan kita ni, pusat ni. Ni kita tak nak detail lah. Kita ambil pusat. Kita tak sempat masa untuk detailkan. Akan datang kita akan sebut lagi. Kita ambil yang dia ada pendetailannya, ada level sempadan mana wajib, sempadan sunat. Level nak tutup ni, pusat ni tuan-puan, adakah pusat tu wajib katuk? Mana border sempadan wajib? Lebih itu wajib, lebih daripada wajib itu sunat. Pusat ni tuan-puan, diri pusat tidak termasuk di dalam kawasan aurah. Diri pusat tidak termasuk di dalam kawasan yang wajib katuk dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Tetapi untuk melengkapkan kawasan wajib, menyempurnakan kawasan wajib, wajib dilebihkan kawasan pusat sekurang-kurang sedikit saja pusat dan sedikit lutut. Diri lutut dia tak termasuk asalnya. Tapi kenapa jadi wajib juga? Nak menyempurnakan kawasan wajib, mesti dilebihkan sedikit. Lebih sedikit itu wajib, lebih banyak itu sunnah. Kita tahu border wajib dan border sunnah. Maka lebih banyak sunat, lagi banyak lagi sunat, lagi banyak lagi sunat. Itu dia punya border. Termasuk dalam kaedah ma la yatimul wajib fahuwa bihi al-wajibu. Suatu perkara tidak sempurna untuk melakukan perkara wajib itu, melainkan dengannya, maka sedikit itu turut jadi wajib. Kenapa? Nak menyempurnakan kewajipan itu. Sebab tu dia panggil apa? Dipanggil lebih separuh daripada lutut dan separuh daripada pusat kita, tengah-tengah pusat itu dipanggil kawasan yang wajib diambil. Maka penuhkan pusat, tutup cover semua pusat, tutup cover semua lutut, itu sunat. Settle. Jadi cara dia tuan-tuan, cara dia mesti pihak atas, bukan bawah. Bawah tak apa. Atas saja mesti keliling, rapat semua keliling. Supaya kita nak tengok pun tak nampak dah. Tetapi dari pihak bawah tak wajib keliling. Pihak bawah lepas pun tak apa. Asalkan cover. Tak perlulah daripada bawah pusat lutut kita ini, tak perlu kita di lutut juga kita kena ikat. Kena pakai seluar kemah, bagi kemah di lutut juga. Tak perlu. Kerana syarat dia, kan nak buat juga itu terbaik saja. Ni nak cerita level-level dia. Jadi, yang wajib bukan sunat, yang wajibnya ialah mesti pihak atas. Siapa tak keliling pihak atas, kalau dia tengok, dia intai, nampak kawasan itu, maka tidak sah cara menutup aurah. Itu perlu tahu cara ataupun teknik menutup aurah pihak atas dan pihak bawah. Bawah tak wajib.
Maksud apa tuan-puan? Kalau tuan-puan sujud, orang boleh nampak siapa ke paha, boleh nampak siapa ke underwear, tidak menjadi isu sah sembahyang kita kerana pihak bawah tak wajib dirapatkan, tak wajib ditutup. Tetapi kalau pihak atas, dia nampak di punggung dia, intai nampak punggung ataupun rokok, seluar dia ini tuan-puan nampak lurah-lurah sampai ke punggung dia, tidak sah. Kenapa? Kalau biasa orang yang ni sikit tuan-puan, dia akan di belakang itu akan ada lurah. Lurah itu dia walaupun dia pakai tali pinggan, tapi nampak juga lurah dia tu. Bukan semualah. Nampak juga, makin kena tutup. Ambillah kain-kain buruk, padak dalam tu, bagi dia sujud, dia tak nampak. Clear. Tu cara mudah saja tu tuan-puan. Kalau tidak, kena pakai tali pinggang Indonesia, tengok warna hijau, macam orang pergi Mekah tu, dia ikat atas ni. Tu clear lah. Ataupun dia nak paling mudah sekali tuan-puan, dia pakai baju kacing dan pihak atas. Ni, pakai jubah, dia kacing, dia tutup di sini. Di bawah ni, tak apa. Yang penting atas ni dia katuk rapat. Rapat pihak atas. Sama ada pihak atas itu atas pusat, ataupun pinggan, ataupun dada, boleh juga di sini. Ataupun pihak atas. Itu cara dia kena katuk. Boleh pakai jubah, tak pakai kain pun boleh. Tak pakai seluar pun boleh. Underwear pun lagi tak pakai. Kalau kain pun tak pakai. Apa ni, kalau seluar pun tak pakai. Jadi boleh. Dengan syarat, dia katuk. Jubah dia sampai di lutut. Bukan jubah setakat atas kepala lutut. Tu memanglah tak sah. Sebab tak cover lutut. Pihak atas saja mesti dia buat. Sebab tu boleh pakai jubah tanpa ada kain di dalam. Tanpa ada seluar. Nak cepat ekspres tuan-puan tu, duduk tepi surau saja. Orang qomak baru datang. Qomak dah datang, seluar tak ada pakai, ambil sekelun, jubah saja terus mari. Lepas tu tak pakai seluar, tak apalah, dah tutup dah siap dah ni. Tu ekspres, kena ada ilmu. Nak tahu sah ataupun tidak. Bukan cerita sunat. Sunat tu, kita nak yang terbaik, cari sunat. Baik, settle. Last kali tuan-puan sebelum kita nak tutup. Bulan depan, cuma saya nak hari ini sebagai view saja. Bulan depan kita detailkan. Ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-8, last kali tuan-puan. Tuan-puan ni dia, saya biasanya lama sikit. Tuan-puan sabar sikit lah. Saya kalau kat lain 8.45 berhenti dah. Dengan tuan-puan dia aura lain macam sikit. Jadi 8.50, 8.55. Tapi tak apa lah. Tak adalah sampai 9 lebih. Dia lagi lama lagi pahala lebih. Jangan bimbang. Catatan pahala lebih. Baik. Yang ni penting. Sebab apa penting? Sebab dia ada isu bertuan-puan. Apa saja keputusan yang kita nak buat untuk diri kita. Dan juga untuk orang lain. Malam ni dia melibatkan orang lain juga. Ini kena tahu. Sebab tu di sini, malam ni saya nak view dulu detail bulan depan. Detail bulan depan. Baik. Ke-8. Syarat ke-8 mengetahui akan kaifiah sembahyang. Akan tata cara sembahyang. Kita kena tahu tata cara sembahyang. Baik. Tata cara ni apa dia tuan-puan? Tata cara ini dia berkaitan dengan kaifiah ini, dia merujuk kepada tata cara ataupun peraturan sembahyang. Kena tahu. Siapa yang tak tahu sembahyang, peraturan sembahyang, dia main hantam saja, maka tidak sah sembahyang dia. Apa dia tata cara tuan-puan? Dia merujuk kepada 3 benda asas. Pertama, apabila kita sebut tata cara sembahyang, dia merujuk kepada pertama, peraturan yang mesti dia tahunya ialah syarat sah sembahyang sebelum takbir. Ini kita sedang bincang. Kita sedang bincang 9 perkara syarat sah sebelum takbir. Kalau tak tahu syarat sah takbir dalam keadaan tak tahu, tak menepati dengan peraturan, maka tak sah sembahyang dia. Kadang-kadang rokok dalam keadaan di punggung, dia nampak punggung. Tak sah. Dia tak tahu pun sembahyang dalam keadaan macam tu. Tak sah sembahyang dia. Peraturan yang kedua, ni dipanggil tata cara. Peraturan yang kedua, dia kena tahu apa dia? Dia kena mengetahui ataupun tahu rukun sembahyang dan syarat sah melaksanakan rukun sembahyang. Dia kena tahu rukun. 13 rukun sembahyang kena tahu. Dan cara ataupun peraturan melaksanakan satu demi satu. Rukun 13 kita akan belajar tuan-puan, contoh rukun niat. Dia kena tahu syarat sah niat. Kalau sembahyang wajib, ada berapa perkara yang dia kena wajib niat. Dan ada berapa perkara sunat niat. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Yang kedua, dia kena tahu apa dia? Dia kena tahu
peraturan ataupun rukun sembahyang dan syarat sah rukun. Apa contoh syarat sah? Semua dalam modul kita perfect tuan. Alhamdulillah cantik kitab kita ini. Satu persatu dia lengkapkan. Bermula daripada niat sampailah salam. Semua dia cerita. Cara implement setiap satu persatu. Cara nak niat. Apa syarat sah niat? Perkara yang wajib dalam niat. Perkara yang sunat dalam niat. Contoh tuan, kita nak takbir Allahu Akbar. Dalam takbir itu, mesti ada niat. Dan niat itu satu perkara rukun. Satu perkara yang wajib. Yang mesti kita tahu. Dan apa syarat sah untuk kita niat. Kena tahu. Ketika takbir Allahu Akbar ini berapa juzuk, berapa perkara wajib, berapa perkara sunat. Kita nak terletak di hati kita, aku sembahyang fardu, insya, 4 rakaat, tunai kerana Allah. Asah dia ada 6, kalau setengah kitab dia akan tambah satu lagi ada 7. Tapi basic dia ada 6. Apa dia 6 tuan? Ketika niat itu, ketika takbir Allahu Akbar itu, niat apa dia? Aku sembahyang. Dia panggil qasad ta'arud ta'ayun. Aku sembahyang. Sembahyang apa dia? Yang keduanya fardu. Fardu apa? Yang ketiganya ialah isya. Yang keempat apa dia? 4 rakaat. Yang kelima, tunai. Yang keenam, kerana Allah. 6 item itu. Dalam bahasa Arab dia panggil 6 juz'un min niyah. 6 juzuk niat. 6 juzuk niat ini, yang mana wajib, yang mana sunat. Kita kena tahu. Ini peraturan yang kedua. Apabila sebut kaifiyah, ataupun tata cara sembahyang, kita kena tahu 3 benda yang asas. Yang pertama syarat sah sebelum takbir. Yang keduanya kena mengetahui rukun dan syarat sah melaksanakan 13 rukun. Itu satu contoh. Contoh lain kita akan detailkan setiap satu. Modul kita akan menyempurnakan ke semua 13. Baik, yang ketiga apa dia tuan? Tata cara yang ketiga kena tahu apa dia? Kita kena tahu perkara sunat boleh membezakan antara perkara wajib dan perkara sunat. Dalam perbuatan sembahyang ni tuan, mula daripada takbir Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum warahmatullahi, mana yang wajib, mana yang sunat. Kita kena tahu. Kalaulah dalam niat pun ada 3 wajib, 3 sunat, niat tadi tuan, niat tadi ada 3 wajib, 3 sunat. Kalau sembahyang wajib, niat dia ada 3 wajib. Kalau sembahyang sunat, ada jenis sembahyang sunat yang 2 wajib. Lebihnya sunat. Ada jenis sembahyang sunat 1 wajib. Selebihnya semua sunat. Kita kena tahu sembahyang pembahagian sembahyang sunat. Walaupun kita dah solat, tetapi pendetailannya, mana wajib, mana sunat, mana afdal. Di dalam solat kita ada 3 penilaian. Ada 3 dia punya standard. Wajib, sunat, afdal. 3. 3 benda yang kita nak tapau. Nak buat semua. Barulah kualiti sembahyang kita dan pahala yang kita nak target, yang kita nak capai seoptimal yang mungkin. Sebab kita buat wajib, kita buat sunat dan kita buat afdal. Kita tahu beza. Okey, settle tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan. Kita akan contoh satu persatu bulan depan. 3 benda ini. Yang sebut tata cara, kita akan detail 3 benda. Baik, asas 3 benda ni asas. Baik, untuk tahap yang advance tuan-tuan, tahap yang orang panggil terbaik, kita kena tahu terbaiknya untuk meningkatkan kualiti ibadat kita. Dah settle dah tadi asas, ini level yang tahap yang lebih. Yang terbaik tuan-puan untuk dapat tingkatkan kualiti amalan kita, kualiti ibadat kita, kualiti sembahyang kita, kita mesti tahu apa yang kita kena tahu. Kalau tadi kita nak tahu wajib, sunat, yang ni kita kena tahu beza di antara sunat dan afdal. Ini untuk orang yang orang panggil target kualiti ibadat dia. Yang pertama itu asas dia kena tahu. Baik, di sinilah tuan-puan kita nak kena cuba target di dalam ibadat kita yang terbaiknya ialah afdal. Bukan sunat saja. Wajib kita tak ceritalah, itu asas. Wajib asas. Ini kita nak cerita sunat dan afdal. Terbaiknya tuan-puan kita nak target kita afdal. Detail kita akan bincang minggu depan. Contoh apa? Untuk malam ni saja. Gambar awal. Contoh tuan-puan. Contoh ni apa? Bukan contoh wajib, tapi contoh nak upgrade kualiti ibadat kita. Maka kita kena perbanyakkan ataupun fokus kepada afdal, bukan sunat saja. Mana contoh dia? Contoh tuan-puan, afdal ini dalam ibadat ini, kalau jenis sembahyang, kita kena tahu mana sembahyang afdal.
Berapa bilangan rakaat yang afdal? Contoh sembahyang di dalam bulan Ramadan. Tak lama nak datang Ramadan. Apa sembahyang malam yang afdal, yang jangan kita tinggalkan? Makruh kalau kita tinggalkan dia. Dia kata tahajud, ustaz saya tak pernah tinggal. Tapi tarawih tinggal pula. Dia tak tahu mana afdal musim Ramadan. Ramadan ini tuan-puan, afdal, salah satu sunat muakkad yang jangan kita tinggalkan ialah sunat tarawih. Sunat tarawih ini termasuk sunat muakkad yang kalau tinggal dengan sengaja makruh. Ini dari segi sembahyang. Yang kedua, cara buat. Cara buat afdal ni tuan-puan, afdal dari sudut bilangan. Dia banyak aspek yang kita kena nilai afdal. Kita jangan kita panggil lepaskan peluang. Jangan semata-mata buat. Nak target afdal itu. Ini dia punya standard. Afdal dari segi bilangan tuan-puan, bilangan ni yang akan jadi isu ni. Maksud isu apa? Saya 8, 20. Kembali balik gen 8 dan gen 20. Tak habis-habis. Setiap kali Ramadan akan muncul gen 8 dan gen 20. Yang afdalnya tuan-puan, buat dua bilangan yang terbanyak, iaitu 20 rakaat. Data Ramadan ni bukan tiap-tiap bulan. Setahun sekali saja. Sabar nak buat 20. Letih? Ya, letih. Bukan senang nak pahala ni. Bukan senang nak income pendapatan yang luar biasa ni. 20 rakaat yang afdal. 8 itu tak sempurna. Hanya dapat pahala sunat saja, tak dapat pahala afdal. Kita nak pahala afdal. Apa dia afdal tu, Ustaz? Ceritalah sikit. Duk main sunat afdal. Sunat afdal yang kita tak tahu apa afdal. Afdal ni maksud dia aktsaru thawaban. Yang terlebih besar rekod catatan pahala yang Allah bagi kepada kita. Tu dipanggil aktsaru thawaban. Ataupun dia panggil akmal ni sempurna. Sempurna apa? Sempurna Allah beri bonus kepada kita pahala. Bayaran pahala itu lebih banyak daripada biasa. Tu dipanggil afdal. Target 20 afdal. 8 itu boleh sunat. Sebab tu ada qaul yang mengatakan kalau siapa buat 8 dapat pahala sunat tetapi tak dapat pahala sunat tarawih. Ada juga pandangan begitu. Sebab tu para ulama kita dia jaga nak bagi khilaf, dia buat 20. Dapat dua-dua. Pertamanya dapat afdal dari sudut bilangan, yang keduanya tetap dah dapat pahala tarawih. Bukan pahala sunat biasa. Pahala sunat tarawih. Baik. Yang ketiga tuan, afdal aspek yang ketiga iaitu pemilihan. Pemilihan iman. Sebab apa? Sebab nak tahu dalam pelaksanaan sembahyang itu ada beberapa benda afdal jangan kita tinggal. Apa dia benda tuan-puan dalam pelaksanaan sembahyang kita nak jadi iman? Apa benda yang kita tinggalkan? Benda afdal. Kalau kita tinggal sembahyang seorang diri boleh. Tetapi kalau kita imam, kalau kita tinggal, ulama kata sangat keji. Kenapa? Dia menutup ruang jemaah untuk melakukan. Kalau kita sembahyang seorang diri, tak apa, kita tak pilih afdal. Kita pilih sunat. Kenapa? Kerana itu untuk diri kita. Tetapi melibatkan orang lain, kita kena beri ruang kepada orang lain untuk melakukan afdal. Kalau kita imam. Antara yang afdal, sunat, beza tuan-puan, sunat dan afdal, ialah dari sudut bacaan surah. Ini kena tahu tuan-puan. Bacaan surah ada dua level hukum. Pertama sunat, yang kedua afdal. Sunat tuan-puan baca surah ni, apa saja ayat Quran sunat. Bacalah surah apapun sunat. Tuan-puan baca surah Baqarah, 2 ayat saja. Dapat pahala sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Allahu akbar. Dapat pahala sunat. Sunat dapat pahala sunat, tak dapat pahala afdal. Yang afdalnya apa tuan-puan? Yang afdalnya disebut oleh para ulama kita, antaranya dalam kitab Sulamus Sibyan, disebut dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, dan disebut secara jelas dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malabari, jilid yang pertama. Apa dia? Iaitu memilih surah yang lengkap satu surah. Itu afdal. Ada qaul yang mengatakan, qaul yang kedua, ini muktamad. Kita pilih yang muktamad. Qaul yang kedua mengatakan tetap afdal juga kalau kita baca tak cukup satu surah tetapi ayatnya panjang. Contoh tuan-puan surah Baqarah.
kita baca 2 line surah Baqarah. Ataupun dalam satu malam itu, kita khatamkan 1 juzuk. Itu afdal. 1 juzuk. Sebab tu dibuat di tahfiz-tahfiz Quran, di pusat-pusat institusi pengajian tinggi tuan-tuan. Di pondok-pondok yang kuat, hemah tinggi, 1 malam dia akan khatam 1 juzuk. Itu biasa saja. Yang luar biasa 1 malam 1 Quran. Pagi dia akan sambung dengan tajuk terus, tidur sekejap, tajuk terus. Lepas tajuk sekejap saja, terus sahur. 1 malam itu 1 Quran dia habis khatam. Ini afdal. Tapi kita ni tak mampu, saya orang Melayu tuan-tuan tak mampu. Tak mampu nak baca 2 line. Maka kita pilih qaul yang pertama, iaitu cari surah yang lengkap walaupun pendek. Walaupun pendek. Sebab tu satu kitab tuan-tuan disusun oleh ulama kita. Syekh Qadir Al-Mandili. Dia menyusun satu kitab. Bagaimana cara orang Melayu sesuai dengan saiz kita orang Melayu. Surah apa yang perlu kita baca di dalam sunat tarawih. Iaitu memilih surah pendek yang lengkap. 1 surah. Contoh. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Habiskan dia. Rakaat pertama, rakaat kedua, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Habis. 2 rakaat. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, aspek yang ketiga, afdal yang ketiga, afdal bukan sunat. Yang ketiganya ialah kalau dari sudut penyusunan surah, kalau kita baca rakaat yang pertama, surah apa yang afdal kita baca surah rakaat yang kedua? Jawab dia tuan-tuan, afdalnya kita susunan surah kita menurun, jangan menaik. Maksud dia, kalau kita wadduha rakaat pertama, rakaat yang kedua baca alam nasyrah, ataupun watin, ataupun ke bawah. Boleh baca yang mana. Asalkan ke bawah. Tak semestinya kita baca wadduha terus alam nasyrah. Boleh juga pilih surah lain, asalkan dia ke bawah. Jangan kita baca surah pertamanya ialah rakaat pertama kita baca alam nasyrah, rakaat yang kedua kita baca wadduha. Itu dapat pahala sunat, tak dapat pahala afdal. Kenapa? Afdal apa? Afdal susunan. Bukan afdal lengkap surah, itu lain. Pahala lain tu, pahala berbeza. Pahala pertamanya kita pilih surah yang lengkap, pahala yang keduanya kita pilih susunan surah. Susun menurun, jangan susun menegak menaik. Itu salah satu contoh tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan boleh, walaupun dah jadi budaya di Malaysia ni tuan-tuan, dah jadi budaya kita mengguna pakai iman import. Iman import di mana-mana. Macam kami di pondok ni tuan-tuan, memang kita tak pakai import lah. Sebab kita player kita dah lengkap. Sebab apa? Player yang kita ada pemilihan pertama, cari yang afqah. Kalau tahfiz, kita tak nafi dia bagus dari sudut aqra' bagus, tapi fiqh Quran lebih baik ciri pertama. Ciri pertama tuan-tuan, dia ada beberapa ciri. Kalau dalam kitab Munyatul Musalli, dia sebut dalam kitab Pedoman Semai Jemaah, sebut apa dia? Sebut ciri-ciri iman yang afdal. Yang pertamanya, qaul yang mu'tamad, walaupun dia khilaf. Pertamanya ialah afqah. Bukan aqra' duk yang pertama. Apa dia afqah? Orang yang mahir peraturan fiqh. Walaupun dia punya bacaan dia tak bermutu. Maksudnya sah, cantik. Tapi dari sudut sebutan dia tak hebat seperti orang yang fasih. Ciri kedua nama dia aqra'. Aqra' ni apa dia? Orang yang mahir dari sudut bacaan. Bacaan dia sangat cantik. Makhraj demi makhraj. Makhraj dia cantik. Sifat huruf dia cantik. Lahjah dia cantik. 3 penilaian ini sangat cantik. Dia dinamakan aqra'. Orang yang cantik bacaan dia. Tetapi nak atur, nak pilih yang mana? Pilih yang pertama ialah afqah. Orang yang boleh hal ehwal fiqh. Dia tahu. Kenapa? Kalau dia boleh fiqh, dia akan tahu mana sunat, mana afdal. Dia tak akan tinggalkan untuk memberi ruang kepada orang lain. Orang lain, jemaah, meraihkan jemaah. Kita kena meraihkan jemaah apabila kita berada di hadapan. Dan begitu juga pihak kita. Kita sebagai pengurusan.
Kita sebagai EJK, kita kena sediakan dan beri peluang kepada jemaah untuk jemaah buat yang afdal walaupun kita tak mampu buat. Kita jangan ikut cita rasa kita. Ini panduan fiqh sangat penting. Panduan fiqh penting untuk mengatur apa saja urusan. Fiqh lah yang mesti kita tahu. InsyaAllah tuan-tuan akan datang, kita akan detailkan lagi dari sudut beberapa benda sunat dan benda afdal ketika mana kita sembahyang. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak tuan-tuan dan minta maaf banyak terlebih masa. Biasalah kadang-kadang berjanji, dia kadang-kadang mungkir janji. Itu dah biasalah. Janji nak berhenti pukul 9, bedal 9.5 minit. Bedal 9-10 minit. Dia mungkir janji yang ada pahala, tak apa tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.